Tausiah. Sekarang kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saiful bin Ruslan dengan tajuk Akhlak Mulia. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh tajdidkan niat kita, perbaharuikan niat kita. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni, ayah-ayah, ibu-ibu dan juga saya. Duduk ni dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan pertama Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Nak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ni keredaan dia. Dan yang keduanya, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, niat yang pertama tadi boleh, dan juga niat yang kedua ni adalah mudah-mudahan kita nak dapat ganjaran kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam majlis ilmu. Yang ketiganya, niat yang ketiga ni boleh juga adalah dengan tujuan untuk kita membuangkan kejahilan di dalam diri kita, nak membuangkan kejahilan ataupun tak reti di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni jadi reti, boleh tahu sedikit berkaitan dengan soal agama. Dan juga ataupun kita gunakan niat yang keempat, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ni dengan ilmu ni nak sampaikan kepada orang lain, nak cerita balik dekat isteri kita yang tak main mengaji, nak cerita balik dekat anak kita yang tak main mengaji, yang tak sempat nak datang ke majlis ilmu. Ataupun yang kelimanya, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, niat kita menuntut ilmu ni adalah dengan tujuan untuk menegakkan Islam dalam diri kita, nak menegakkan Islam dalam rumah kita, ataupun kita nak menegakkan Islam, mudah-mudahan Islam kuat di negara kita, di negeri kita. Jadi salah satu daripada kelima-lima niat ni kita boleh pakai. Mudah-mudahan dengan niat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala meredai, sayang dengan kita, suka dengan kita apabila kita duduk di dalam majlis ilmu. Kan Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui jalan-jalan yang ada padanya itu adalah ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudahkan dia jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya, orang beriman ni, dia duduk dalam majlis ilmu, itu adalah salah satu daripada ciri-ciri dia ni bakal menjadi ahli syurga. Rupanya kita main mengaji ni nak dekat kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat betul niat, dengan syarat betul niat. Sama-sama Allah, kita, saya dan juga ayah-ayah, ibu-ibu yang mendengar, kita tajdidkan, perbetulkan niat kita. Kita ingat kita main mengaji ni insya-Allah boleh masuk syurga. Rupanya dalam satu buah hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan ada beberapa golongan yang main mengaji masuk neraka. Tu dia. Ingatkan mengaji ni jadi baik, rupanya main mengaji ni jadi jahat. Jadi kita nak elak jadi perangai macam tu, nak elak termasuk daripada golongan tersebut. Siapa golongan tersebut? Rasulullah SAW menyebutkan, man talabal ilm, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama. Yang pertamanya, dia berniat untuk apa dia? Untuk memperlekehkan ustaz-ustaz yang lain, nak memperlekehkan orang lain, nak memperlekehkan tok guru yang lain. Pertama, ni golongan pertama yang tak betul niat dia. Wal yumariya bihis sufaha, ataupun dia main mengaji ni dengan tujuan untuk menunjukkan dia tu pandai, ataupun nak memperbodohkan orang lain, nak tunjukkan dia ni hebat. Itu golongan yang kedua. Golongan kita, kata Rasulullah SAW, wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Golongan ketiganya, dia main mengaji ni dengan tujuan supaya manusia tengok dia, ataupun dia main mengaji ni mudah-mudahan apa dia dapat sedikit harta dunia. Main mengaji ni mudah-mudahan dapat habuan sikit. Jadi kata Rasulullah SAW, ketiga-tiga kumpulan tersebut yang main mengaji tak betul ni, adkhalahullahu finnar, Allah akan masukkan, campakkan ketiga-tiga kumpulan ni masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kerana mengaji tak betul. Mengaji ni niat yang salah. Mengaji ni dengan ada tujuan yang buruk, tujuan tak betul. Jadi sebab itulah ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita tajdidkan niat kita, perbaharui niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima dan juga menilai ibadah kita, amalan kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amalan yang baik, yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita akan tengok sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang hanya berkisarkan, yang hanya menceritakan berkaitan dengan adab seorang Islam. Kita duduk dalam bermasyarakat, hidup berjiran, apa perlunya kita buat dengan jiran kita, apa yang perlu kita buat dengan
bos kita, apa yang perlu kita buat dengan kawan-kawan kita. Ni hidup ni kita berorganisasi, hidup berjamaah. Di sini Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita di situ perlunya kita jaga, dan di situ perlunya kita buat adab-adab yang ditunjukkan oleh agama. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW ni dihimpunkan hadis-hadis yang menceritakan berkaitan dengan adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita buat, mudah-mudahan kita dapat ikut seperti mana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis yang kita akan bicarakan pada malam ni saya ambil di dalam kitab 40 hadis berkaitan dengan akhlak mulia yang dihimpun dan juga disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala anhu. Kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Haji Joy, itu anak murid dia. Ini kitab kita tengok mengaji yang disusun oleh tok guru dia pula. Iaitu adalah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala anhu, menghimpunkan 40 hadis yang menceritakan dengan adab dan juga sunnah Rasulullah SAW sebanyak 40 buah hadis. Cuma hari ini kita akan tengok satu saja buah hadis, iaitu menjadi adab kepada kita ni untuk kita beramal dengan sunnah tersebut. Tajuk yang diberikan oleh muallif iaitu hadis yang ke-21, iaitu adalah berjabat tangan. Menjadi salah satu daripada adab kita orang beriman, orang Islam, menjadi sunnah kepada kita ni iaitu adalah berjabat tangan. Berjabat tangan ni adalah perkara yang baik di sisi agama. Berjabat tangan ni benda, kita berjabat tangan, rasanya benda ni dah biasa dah. Yang ni benda ni, perkara ni, amalan ni, tradisi ni kita dah biasa buat. Iaitu adalah berjabat tangan. Mungkin nampak perkara yang remeh, mungkin nampak perkara yang kecil, tapi di sisi agama perkara ni, adab ni dia adalah perkara yang besar. Kebanyakan kita ni susah nak buat, termasuk yang bercakap ni. Sebab kita nak menceritakan adab ni, adab ni adalah perkara ataupun amalan yang susah kita nak beramal. Memang susah nak beramal. Kadang-kadang saya pun terlajak sebab susah kita nak buat adab ni. Sebab adab ni benda yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam, dan juga dia merupakan salah satu daripada sendi-sendi agama. Rasulullah SAW menyebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku diutuskan kepada manusia ni adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, bagi manusia tu jadi baik, bagi manusia tu jadi elok. Jadi bab adab ni susah sikit. Dia adalah bab yang perlunya kekuatan dalaman. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, orang boleh berpegang tauhid ni. Kalau Syiah, dia pegang dengan Syiah dia boleh pegang kukuh. Kalau dengan Wahabi yang dia pegang dengan dia, pegangan dia tersebut. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah ni pegang dengan amalan kita, tauhid ni semua orang boleh pegang dengan kukuh. Siapa yang berlawanan fikrah, berlawanan dengan akidah, dia lawan. Ni dia boleh pegang. Begitu juga dengan syariat, ilmu fiqh. Ilmu fiqh, kalau dia mazhab Syafi'i, dia pegang betul dengan mazhab Syafi'i. Kalau dia mazhab Hambali, dia pegang betul dengan mazhab Hambali. Dia pegang dengan mazhab dia. Tapi kalau bab tasawuf ni, bab adab ni, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia susah sikit nak pegang. Bab tasawuf ni, bab adab ni, bab akhlak ni, dia memang agak susah sikit nak beramal. Sebab itulah diminta kepada kita ni, benda yang baik ni, benda yang elok ni, dia datang daripada agama ni, minta kita beramal walaupun dia berat. Salah seorang ulama tasawuf, siapa dia? Iaitu adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri satu ketika dia masuk masjid, diceritakan dan satu riwayat, Hasan Al-Basri dia masuk ke masjid, dia solat 2 rakaat. Dia solat 2 rakaat, solat tahiyatul masjid. Selesai saja solat 2 rakaat, dia keluar masjid balik. Dia keluar masjid. Lepas dia keluar masjid, dia masuk balik. Tindakan dia tu, perbuatan dia tu, dia diperhatikan oleh seseorang. Lalu orang tersebut menegur Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, tadi aku nampak hang masuk masjid dah. Solat 2 rakaat, lepas tu hang keluar, hang masuk balik. Pasal apa?" Ingatkan mungkin terpijak tak cicak keluar basuh kaki. Ingatkan kot lah terkentut nak pergi ambil uduk. Tapi tak nampak pula pergi basuh kaki, tak nampak pula pergi ambil uduk. Lalu apa kata Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan, tadi aku main masjid tadi, aku masuk ke dalam masjid tadi. Ketika mana aku masuk ke dalam masjid, aku solat 2 rakaat. Sedang solat tu, rupanya baru aku teringat bahawa aku masuk masjid tadi, masuk menggunakan kaki kiri. Sebab itulah aku selesai solat tadi, aku keluar balik masjid, dan juga aku masuk masjid balik melalui kaki kanan. Ini adab. Itu cerita bab adab masuk masjid lah. Kita ni bila tanya masuk masjid dia masuk kaki kanan, kita pun tak tahu. Tapi ulama tasawuf yang besar ni, dia ambil penting perkara tersebut. Imam Hasan Al-Basri dia ambil penting masuk kaki kanan ke kaki kiri. Kalau masuk kaki kiri tadi, dia keluar balik masuk balik ke dalam masjid dengan kaki kanan. Bila ditanya kan kenapa buat macam tu, kalau kita terlupa bukannya sengaja. Kalau kita rasa tak keluar dah, saya pun rasa tak keluar dah, sebab apa dia? Bukannya sengaja. Tapi Imam Hasan Al-Basri dia lain. Apa jawab dia?
Katanya, innama taraktu adaban min adabiddin aw syaka an yusibani Allahu an yu'allimani. Kata Imam Hasan Al-Basri, sebab apa aku tadi keluar balik masuk dengan kaki kanan? Kerana apa dia? Kerana aku takut, kata Imam Hasan Al-Basri, idza taraktu adaban min adabiddin, kalaulah aku tinggal sebahagian daripada adab-adab Islam, adab-adab yang Islam ajarkan kepada aku, aw syaka an yusibani Allahu an yu'allimani, takut-takut Allah hilangkan semua adab yang ada dalam diri aku. Disebabkan meninggal satu adab yang aku belajar, yang aku tahu, aku meninggalkan dengan sengaja, takut-takut Allah hilangkan semua adab yang aku belajar. Kata Imam Hasan Al-Basri. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan aku ni jadi manusia yang teruk. Menyebabkan aku ni menjadi manusia yang hina. Kita ni nak tahu Allah SWT hina seseorang tu di atas muka bumi lagi, tak payah tunggu mati. Tak payah tunggu di hari akhirat kelak. Nak tahu Allah SWT hina seseorang di atas muka bumi ni, Allah hilangkan dua perkara aja. Apa perkara tersebut? Yang pertama, Allah hilangkan dia ilmu. Dia jadi manusia yang jahil. Menyebabkan semua amalan dia, tindakan dia atas kejahilan dia. Menyebabkan dia boleh jadi hina di atas muka bumi lagi. Yang keduanya, tanda Allah SWT hina seseorang di atas muka bumi ni, Allah hilangkan adab dalam diri dia. Sehingga dia berkomunikasi dengan manusia, dia bermuamalah dengan manusia ni tak ada adab. Ni dua perkara menyebabkan Allah SWT hina seseorang di atas muka bumi. Sebab itulah ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kekuatan yang Allah SWT berikan kepada kita ni untuk beramal dengan adab yang telah ditunjukkan oleh agama kepada kita, mudah-mudahan kita boleh beramal. Antara amal ataupun perbuatan yang ditunjukkan oleh agama kepada kita yang nak minta kita beramal dengan adab ni adalah, iaitu salah satunya disebutkan di dalam sebuah hadis yang kita akan baca pada malam ni, iaitu bertajuk berjabat tangan, seperti mana diletakkan oleh muallif tajuk kita, iaitu adalah berjabat tangan. Hadis yang ke-21, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa. Hadis hasan riwayat Abu Daud. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qissatan qala fiha fadanawna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah. Hadis riwayat Imam Daud. Dia ada dua riwayat, kedua-dua riwayat ni daripada Imam Daud. Artinya daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis ni dibawa, diceritakan kepada kita ni, yang meriwayatkan hadis ni adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bernama Barra bin Azib. Kita orang Melayu tak ada nama Barra, tak biasa dengar lagi. Tapi kalau di Arab, kawan-kawan ni ada nama Barra, orang Arab ada. Tapi kalau kita di Malaysia ni, Melayu tak ada lah nama Barra. Jadi di antara yang meriwayatkan hadis ni adalah Barra bin Azib, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia dikategorikan sebagai sirarus sahabah, sahabat yang kecil. Kerana apa dia? Kerana dia masih kecil ataupun masih budak-budak. Saya pernah cerita dah. Kriteria yang disebutkan sebagai sirarus sahabah, sahabat yang kecil. Jadi yang bawa hadis ni, yang dia cerita bawa mai hadis ni adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih budak-budak. Ketika mana dia hidup, ketika mana hayat dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah Barra bin Azib. Dia dan juga ayah dia ni adalah orang beriman, orang Islam. Cuma ayah dia sebelum berlakunya peristiwa hijrah, ayah dia dah Islam dah. Iaitu adalah Azib bin Haris. Ni ayah dia. Yang bawa cerita ni adalah anak dia. Anak dia lewat sikit Islam dia. Kerana ketika mana di Madinah baru dia dilahirkan. Jadi dia kategorikan sebagai seorang sahabat yang kecil. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab biografi para sahabat ni, Barra bin Azib ni tak banyak ulama menceritakan sejarah hidup dia, kepribadian, dan tak banyak ceritalah Barra bin Azib ni. Cuma di sini hanya beberapa biografi sahaja yang diceritakan berkaitan dengan Barra bin Azib ni. Dan juga Barra bin Azib ni, ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah dia bermula ketika mana permintaan dia, Barra bin Azib ni, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyertai peperangan Badar. Dia dengan anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Dia dan juga Sayyidina Abdullah bin Umar ni kawan rapat perawi kita ni, Barra bin Azib. Mereka berdua ni budak-budak lagi, nak menyertai dalam peperangan Badar. Pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan budak-budak ni, Abdullah bin Umar dan juga Barra bin Azib. Kerana apa dia? Kerana mereka ni masih
masih budak-budak lagi, masih kecil. Tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai dalam peperangan Badar. Tapi selepas peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Bara' bin Azib dan juga Abdullah bin Umar menyertai. Disebutkan Bara' bin Azib ni dia menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebanyak 18 siri peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Bara' bin Azib ni ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim, yang Sahih Muslim sebanyak 305 buah hadis sahaja yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib. Ada 305 buah hadis sahaja yang diriwayatkan oleh perawi kita ni, iaitu Bara' bin Azib. Jadi tak banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh perawi kita. Jadi di dalam 305 buah hadis ni termasuklah hadis yang kita dok baca malam ni, yang menceritakan berkaitan dengan salah satu adab di dalam Islam, iaitu adalah berjabat tangan. Jadi apa kata Bara' mengatakan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lalu kedua-duanya berjabat tangan, melainkan diampunkan bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah. Diampunkan bagi mereka berdua ni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Dan juga daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ada disebutkan satu kisah yang panjang. Beliau berkata, lalu kami mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil hujah menyatakan boleh kita cium tangan orang yang lebih tua daripada kita. Boleh kita cium tangan tok guru kita. Boleh kita cium tangan orang yang dihormati. Boleh kita cium tangan orang yang lebih tua daripada kita. Boleh. Ini dalil dia daripada Abdullah bin Umar. Cuma disimpulkan di sini, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan adab sebagai orang beriman, sebagai orang muslim. Menjadi adab kepada kita apabila berjumpa kita sesama dengan muslim, hendaklah kita berjabat tangan. Kerana apabila kita berjabat tangan seperti mana di dalam hadis ni, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kecil kita. Rupanya kita berjabat tangan ni, Allah SWT ampunkan dosa kita. Punya simpelnya. Nak hapuskan dosa kita ni, dosa kecil kita ni, hanya dengan berjabat tangan. Ni amalan yang ditunjukkan di dalam agama. Senang tu nak menghapuskan dosa ni hanya dengan berjabat tangan. Tapi ada lagi banyak hadis yang lain menceritakan amalan-amalan di dalam Islam ni mampu juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Di dalam sebuah hadis yang lain, beberapa buah hadis yang lain, antaranya perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita adalah berwuduk. Berwuduk ni juga boleh menghapuskan dosa kecil kita. Kita berjalan kaki ke masjid pun adalah sebahagian daripada amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa kita. Termasuklah juga kita memberi salam. Pernah cerita dah pada pengajian lepas. Kita memberi salam kepada saudara kita, Allah SWT ampunkan dosa kita, dosa kecil. Termasuklah kalau kita menghadapi suatu musibah, kita bersabar. Kita bersabar ni, dengan kesabaran tersebut Allah hapuskan dosa kita. Banyaklah nak cerita amalan-amalan dalam Islam ni, kalau kita buat ni Allah SWT ampunkan dosa-dosa kecil kita. Termasuklah kalau kita berjumpa dengan saudara kita yang lain ni, kita berjabat tangan, sentuh tangan dia, kita berjabat tangan dia ni, Allah SWT hapuskan dosa kita, dosa yang dan juga dosa orang yang kita duk berjabat tangan tu. Orang Islam. Simple tak simple? Simple. Kita ingat nak hapuskan dosa ni istighfar. Rupanya selain daripada istighfar, ada lagi amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa kita. Di antaranya apa dia? Di antaranya adalah kita berjumpa dengan saudara kita ni berjabat tangan. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pandangan kita nampak benda yang simple. Mungkin pada pandangan kita nampak benda yang kecil. Pasal apa? Mungkin kita nampak di dalam hadis ni, takkan tu pun nak kena ajar, takkan tu pun nak bawa main cerita berjabat tangan. Tapi di sini sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berjabat tangan ni sebahagian daripada sunnah Nabi, menjadikan sebahagian daripada adab. Kerana apa dia? Kerana berjabat tangan ni sebenarnya nak menceritakan, kalau kita mengaji dalam ilmu psikologi, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh kalau kita bagi salam kat kawan kita jumpa saudara kita yang lain, kita bagi salam assalamualaikum, tak berjabat tangan tak berdosa pun. Betul Kita berjumpa saudara kita, tak berjabat tangan tak berdosa pun. Tapi kenapa dalam hadis ni Rasulullah SAW ajarkan kepada kita jumpa saudara kita kalau boleh berjabat tangan? Pasal apa dia?
Kerana apa dia? Kerana Rasulullah SAW mengajarkan erti sentuhan. Tuhan ni penting dalam kehidupan kita, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebagai qudwah, Rasulullah tunjukkan kepada kita, Rasulullah lah paling banyak melakukan sentuhan di antara manusia. Pernah satu ketika, ayah-ayah, ibu-ibu, kita tengok Rasulullah SAW melakukan sentuhan dengan cucu baginda. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kalau tak salah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menceritakan satu ketika Rasulullah SAW duduk dalam masjid, dan juga di sisi Rasulullah SAW ni ada cucu baginda, iaitu adalah Sayyidina Husain. Rasulullah duduk dalam masjid, Sayyidina Husain ni duduk bermain di sisi Rasulullah SAW. Duduk main dengan apa? Di sisi Rasulullah SAW, Rasulullah ambil Sayyidina Husain, Rasulullah peluk. Bukan sahaja Rasulullah peluk, Rasulullah melakukan sentuhan, iaitu cium. Rasulullah cium cucu baginda, iaitu Sayyidina Husain. Perbuatan Rasulullah tu diperhatikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu siapa dia? Iaitu adalah Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, salah seorang daripada Arab Badawi. Dia perhati dengan tindakan perbuatan Rasulullah SAW. Dia nampak pelik, pasal apa Rasulullah duk cium Sayyidina Husain? Lalu dia jumpa dengan Rasulullah, dia mendekati Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa buat macam ni? Kenapa peluk cucu kamu? Kenapa peluk cucu kamu dan juga mencium cucu kamu ni? Lalu kata Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, sahabat Rasulullah SAW, dia mengatakan, innali asyaratun walad. Sesungguhnya aku ni mempunyai 10 orang anak. Aku ni ada 10 orang anak ni. Ma qabbaltu minhum ahada. Sepanjang hidup aku, 10 anak ni aku tak pernah cium dia. Dia kata sepanjang aku membesarkan anak aku ni, kata Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi ni kepada Rasulullah SAW, aku ni ada 10 orang anak. 10 orang anak tu tak pernah aku cium pun. Tak pernah aku cium. Sebab itulah dia nampak pelik tindakan Rasulullah SAW mencium anak. Mungkin kita biasa dah. Tapi nak ceritakan ni Arab Badawi ni. Sahabat Rasulullah daripada kalangan Arab Badawi ni, dia tak pernah cium anak dia. Tapi bila mana Rasulullah SAW melakukan sentuhan terhadap cucu baginda SAW, dia nampak pelik. Lalu kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Ni kita biasa dengar hadis ni. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tak mengasihi ni manusia, barang siapa yang tak mengasihi seseorang, la yurham, dia takkan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia yang lain. Jadi dalam hadis ni Rasulullah SAW menunjukkan bahawa sentuhan ni dia akan melahirkan kasih sayang. Pasal itulah Rasulullah SAW minta kepada kita ni berjabat tangan pasal apa dia? Kerana sentuhan. Setiap kali sentuhan kita dengan saudara kita yang lain, dia akan melahirkan sentuhan. Demikian tadi tausiah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saiful bin Ruslan dengan tajuk Akhlak Mulia. Tausiah. Sekarang kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saiful bin Ruslan dengan tajuk Akhlak Mulia. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Malah Rasulullah SAW juga, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah juga antara suami yang paling banyak melakukan sentuhan dengan isteri-isteri baginda. Semua hadis ni diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ni apabila dia balik rumah, perkara pertama sekali apabila dia balik rumah, dia akan peluk isteri dia. Ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Ini kekerapan yang berlaku. Setiap kali Rasulullah SAW akan peluk isteri baginda SAW. Malah kata Aisyah, Rasulullah SAW juga bila mana nak tidur, dia kerap tidur di atas riba aku. Ini nak menunjukkan kepribadian Rasulullah SAW. Khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu ni adalah kamu yang terbaik di kalangan keluarga kamu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di kalangan keluarga aku. Ini contoh suami. Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita ni, suami kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, suami ni dia perlu melakukan banyak sentuhan dengan isteri. Dan ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah juga, sehingga bab dalam bilik ayah pun Sayyidatina Aisyah cerita bahawa Rasulullah ni kalau kami mandi ni, selalu kami mandi bersama.
Agak-agak kita boleh buat tak lah ni. Rasulullah SAW mandi ni dengan Sayyidatina Aisyah. Mandi sekali. Bukan nak cerita buat mandi tu, nak ceritakan Rasulullah ni dia mesra romantiknya Rasulullah ni dengan isteri-isteri dia. Sehingga Rasulullah balik ke rumah pun Rasulullah peluk isteri dia. Rasulullah sebelum keluar rumah Rasulullah cium isteri dia. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan banyaknya sentuhan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat terhadap isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ni minta kita buatlah, beramal. Balik rumah siapa yang berkahwin tu, balik lepas ni peluk isteri. Lepas ni balik rumah ada masa tidur ni, dia riba isteri. Sunnah Rasulullah tunjuk. Kalau boleh ada masa sikit pergi mandi dengan isteri dan beli air. Kalau yang ni nak cerita orang berkahwin lah, yang tak kahwin ni kemudian lah. Nak berkahwin ni ceritanya di sini adalah pada Rasulullah dia menyelesaikan politik di dalam rumah. Rasulullah dia selesaikan politik di dalam rumah, menyebabkan Rasulullah di luar sebagai ketua negara, Rasulullah selesai perfect dalam pengurusan kenegaraan dia. Sebab apa dia? Dalam rumah dia selesai. Sebab apa dia? Banyak sentuhan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di dalam rumah. Banyak Rasulullah sentuh. Sehingga nak minum ni pun diceritakan oleh Aisyah, nak minum air pun dalam gelas pun minum dalam gelas yang sama. Bukan sahaja dalam gelas yang sama, di tempat yang sama. Nak cerita ni, kita ni wallahu alam lah, boleh buat tak boleh buat. Tapi nak minta kita beramal lah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang nak kata apa dia, orang tabiat ke, orang tua ni. Biarlah orang nak kata apa pun, tapi dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita minta beramal. Kita dengan isteri kita je lah yang tahu, orang lain bukan tahu pun. Tapi nak menunjukkan sentuhan di situ. Menyebabkan keluarnya, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah keluar dari rumah, menyebabkan kami ni isteri di dalam rumah ni tertunggu-tunggu bila Rasulullah nak balik. Bila Rasulullah nak balik ni tertunggu-tunggu bila Rasulullah nak balik. Lain lah dengan kita keluar ni, isteri kita keluar lama sikit pun tak apa. Sebab apa dia? Kita tak apa nak romantik dengan isteri kita. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaklah, boleh ayah ibu boleh buka, dan juga banyak kitab yang menulis berkaitan dengan kehidupan Rasulullah bersama dengan isteri dia. Banyak sentuhan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Begitu juga dengan anak-anak kita, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ni juga perlunya melakukan sentuhan. Anak-anak kita termasuklah semua sekali nak cerita di sini bahawa sentuhan ni penting dalam kehidupan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah juga di sini saya pernah baca satu artikel. Pernah baca satu artikel berkaitan dengan sentuhan terhadap bayi yang baru lahir. Satu artikel, satu kajian yang dibuat iaitu di US pada sekitar tahun 40-an. Satu kajian yang dibuat terhadap bayi-bayi newborn ni yang baru lahir ni. Bayi yang baru lahir ni dibuat satu kajian. Kajian ni apa dia? Disebutkan kajian ni adalah dengan tujuan kajian ni dilaksanakan, eksperimen ni dijalankan adalah dengan tujuan budak-budak yang baru lahir ni, kalau dia membesar tanpa sentuhan, apa yang berlaku? Dia membesar tanpa kita berkomunikasi dengan dia, bahasa apa yang dia nak gunakan? Ini tujuan kajian ni. Tujuan kajian ni nak tengok bayi-bayi yang baru lahir ni, kalau kita tak melakukan sentuhan terhadap bayi ni, apa yang jadi? Dan bayi ni apabila dia membesar tanpa berlakunya komunikasi, tanpa dia mendengar kita komunikasi ni, dia dalam membesar tu apa benda yang dia nak bercakap? Kita ni dengan anak kita bercakap bahasa Melayu, dia membesar ni dia boleh bercakap dengan kita, dia boleh faham. Kita cakap dia faham, dan juga dia bercakap kita faham. Sebab apa dia? Kita berkomunikasi dengan dia. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dah tengok dah beberapa sentuhan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri baginda, nak menunjukkan bahawa kepentingan sentuhan kita sesama manusia. Termasuklah yang saya ceritakan tadi, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kajian pada tahun 40-an di US menceritakan dengan tujuan eksperimen tersebut adalah nak mengetahui apa komunikasi budak-budak, kanak-kanak newborn yang bayi ni baru lahir ni, apa komunikasi dia kalau kita tak bercakap dengan dia dan juga tak melakukan sentuhan dengan dia. Dibuat ada kajian ni, ayah-ayah, ibu-ibu, bayi yang baru lahir ni diasingkan pada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, diletakkan bayi yang baru lahir ni, diberikan mandi, diberikan semua keperluan cukup lah, basuh tai berak ni,
mandi, dibersihkan. Tapi syaratnya pada kumpulan yang pertama ni, kumpulan bayi yang pertama ni tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap sesama mereka, senyap je. Dan juga nak sentuh pun hanya memakai sarung tangan. Tak boleh sentuhan kulit ke kulit. Memang tak bercakap. Mana kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, bayi kumpulan yang kedua ni diberikan seperti mana kita berikan pada anak kita. Diberikan layanan, nak tidur kita dodoikan. Diberikan sentuhan seperti mana kita memberikan sentuhan kepada anak-anak kita. Jadi kumpulan yang pertama ni ayah-ayah, ibu-ibu, dia satu artikel yang panjang. Artikel yang panjang menyebabkan yang mana eksperimen ni terpaksa dihentikan serta-merta. Sebab apa dia? Dia menunjukkan kemerosotan bayi ni ramai yang meninggal pada kumpulan yang pertama. Kajian ni sempat 4 bulan saja. Tak melepasi sampai hanya 4 bulan, tak masuk pada bulan yang kelima, kumpulan bayi yang pertama ni menyebabkan daripada tak banyak melakukan sentuhan yang menyebabkan bila menangis ni, doktor buat tak tahu lah. Menangis ni sampai hilang suara. Tak pujuk, tak dudukkan nak tidur tu pandai-pandai tidur. Kumpulan yang pertama ni menyebabkan pada berlakunya kemerosotan perkembangan bayi yang pertama. Menyebabkan kumpulan yang pertama, bayi yang pertama ni banyak yang meninggal. Dan juga kumpulan bayi yang kedua ni membesar dengan baik. Punya kesimpulan daripada kajian tersebut bahawa manusia ni dia perlukan sentuhan. Kita lahir ni, baru lahir ni, bayi yang baru lahir ni dia perlukan sentuhan daripada mak ayah dia. Hasil daripada kajian tersebut mengeluarkan result daripada keputusan tersebut. Kajian tersebut mengatakan bahawa bayi-bayi ni, kanak-kanak yang kecil ni dia perlu banyak melakukan sentuhan. Seperti mana saya cerita tadi pada Rasulullah SAW, lakukan banyak sentuhan pada cucu dan juga anak baginda SAW. Jadi apabila tak banyak melakukan sentuhan terhadap anak kita, kita balik kerja pun buat tak tahu dengan anak kita, balik kerja pun kita tak sentuh anak kita, dokong pun tak ada, tak sempat. Menyebabkan apa dia? Itu dah katakan punca kepada anak ni dia jadi nakal. Anak ni dia jadi buah. Sebab apa dia? Sebab dia kurang dapat sentuhan daripada mak ayah dia. Itu kajian tersebut lah. Dan satu artikel salah seorang daripada cikgu yang mana dia buat satu kajian berkaitan dengan psikologi pendidikan, dan juga dia jumpa hasil kajian tersebut. Nak cerita di sini bahawa pentingnya sentuhan. Sebab itulah di sini ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajarkan tadi kalau isteri pun kita perlunya ada sentuhan, dengan anak-anak pun kita perlunya ada sentuhan, tambah-tambah lagi kawan kita, saudara kita muslim yang kita selalu jumpa setiap hari ni pun perlunya di situ ada sentuhan. Perlunya ada sentuhan. Dan juga bab yang kita bicarakan ni ayah-ayah, ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berjabat tangan ni dia merupakan sentuhan di antara kita dan juga saudara kita yang lain. Kita lepas solat kita biasa salam dah. Habis kuliah pun kita salam. Kita di Malaysia ni rasa tak ada masalah lah, bab berjabat tangan ni tak ada masalah. Kita tak ada masalah sebab kita ni adalah tradisi kita, tak nampak pelik. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, ketika itu Abu Qatadah menanyakan kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Anas bin Malik. Apa kata Abu Qatadah? Qatadah mengatakan, akanatil musafahah ashabi Rasulullah SAW, adakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga melakukan berjabat tangan? Adakah sahabat Rasulullah SAW sesama mereka pun mereka ni bersalaman? Apa jawab Anas bin Malik? Naam. Ya, sahabat Nabi juga adalah bersalaman. Tapi awal-awal tradisi ni ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hadis ni, awal-awal tradisi bersalaman ni bukan daripada Nabi SAW. Awal-awal bersalaman ni dimulakan sahabat Nabi yang datang daripada Yaman. Ni kalau kita mengaji bab sejarah salam ni, dalam hadis ni Anas bin Malik bagi tahu bahawa sahabat yang memulakan bersalaman kerana tradisi Arab di Yaman ketika itu adalah bersalaman ni dia merupakan adat, tradisi. Ketika mana mereka berhijrah ke Madinah, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka berjabat tangan. Jadi ketika itu nampak pelik. Tapi Rasulullah SAW mentakrirkan, mengiyakan perbuatan tersebut. Dan juga bersalaman ni dia menjadi sebahagian yang kita baca ni adalah hadis Rasulullah SAW yang datang daripada perbuatan sahabat. Dia bukan datang daripada perbuatan Rasulullah SAW. Sebab itulah hadis ni disebutkan sebagai hadis taqririyah, hadis pengakuan, pengiktirafan daripada Rasulullah SAW atas perbuatan sahabat tersebut, sedangkan Rasulullah tak buat. Kita mengaji pada bab pengajian yang lepas berkaitan dengan hadis taqririyah, hadis yang diiktiraf, hadis yang diakui oleh Rasulullah SAW.
Jadi yang memulakan berjabat tangan ni adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi. Tapi amalan tersebut, tradisi tersebut baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf perbuatan tersebut dan juga menjadi sebahagian daripada sunnah agama. Menjadi sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjabat tangan, dinyatakan di dalam hadis ni Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi di sini ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama ada menyusun beberapa adab apabila kita berjabat tangan. Paling kurang di sini 5 lah. Di sini bila mana kita berjabat tangan ni, dia pun ada adab dia. Cuma di sini tak ada dijelaskan secara soreh, tak dijelaskan secara khusus bagaimana kita nak berjabat tangan. Tak ada. Kalau orang bertanya kepada kita nak berjabat tangan ni seperti mana ditunjukkan oleh agama, macam mana? Tak ada. Agama tak tunjuk bagaimana kita nak berjabat tangan. Nak berjabat tangan macam mana, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, tak ditunjukkan. Cara nak berjabat tangan. Bila mana perkara tersebut tak ditunjukkan secara khusus oleh agama, maksudnya dia kembali kepada uruf, kembali kepada adat setempat. Berjabat tangan, macam mana kita nak berjabat, berjabatlah. Tapi perkara tersebut mestilah nampak baik pada pandangan masyarakat. Di sini antara juga diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Ada beberapa adab, cuma di sini saya ambil 5 sajalah. Ada beberapa adab apabila kita bersalaman ni, perlu kita buat adab tersebut. Nak salam dengan orang ni pun ada adab dia. Nak bersalaman, jumpa saudara kita, jumpa kawan kita, jumpa sahabat kita, nak salam, dia ada adab dia. Seperti mana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, apabila kita jumpa saudara kita muslim yang lain, bila nak berjabat tangan, pastikan kita berjabat tangan ni dengan dalam keadaan yang baik. Berjabat tangan ni yang pertama ni adalah, yang pertama, berjabat tangan ni dengan kemas bagi betul lah. Berjabat tangan ni bagi betul. Tak nak bagi hujung-hujung. Ni tak boleh lah. Maksudnya tak kemas lah macam tu. Berjabat tangan ni bagi penuh. Kita merasa tangan kawan kita ni, saudara kita ni, bagi berjabat tangan. Ada trending ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ada sebahagian kawan kita ni berjabat tangan tapi dia korek tengah. Biasa buat tak? Dia berjabat tangan, dia korek tengah. Di sini pun ada. Saya pernah kenal. Tapi tak salah pun. Tapi di situ dia bukan jadi sebahagian daripada tata cara ataupun adab kita nak bersalam. Jadi nak bersalam lepas ni, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau boleh kita rasa penuh lah kat tangan kawan kita ni. Tak nak suku-suku dah. Tak nak separuh bersalam duduk macam tu je. Jadi bersalam ni kalau boleh kita pegang bagi kemas tangan kawan kita ni. Itu adab yang pertama. Dan juga adab yang keduanya seperti mana disebutkan dalam kitab Al-Azkar, kalau boleh kita orang yang terakhir cabut tangan kita. Kita bersalam dengan kawan kita, bersalaman dengan saudara kita ni kalau boleh. Kalau boleh kita yang paling terakhir cabut tangan. Jangan kita bersalam terus cabut itu. Kalau boleh kita orang yang terakhir cabut tangan. Adab yang kedua kalau kita bersalaman ini dinyatakan dalam kitab Al-Azkar. Dan juga yang ketiganya, kalau boleh kita bersalaman dengan kawan kita, bersalaman dengan saudara kita, kalau boleh siku ni jauh daripada badan kita. Kalau boleh kita bersalam ni bagi macam ni lah, meluruskan tangan kita. Kerana ulama menyebutkan bila kita bersalaman ni, siku ni apabila bertembung dengan badan kita, itu menandakan kesombongan, tanda orang sombong. Sebab apa dia? Tak meluruskan tangan dia. Macam tak nak salam. Selalunya yang jadi macam ni apa dia? Selalu jadi macam ni, selalunya waktu kenduri kahwin. Dia duduk, orang tetamu datang, dia salam macam tu je. Kita berasa tak sedap hati, nak main salam dengan aku pun tak nak salam dengan aku. Jadi dia, ini adab lah. Diceritakan adab. Walaupun di sini tak salah pun, tak berdosa pun buat macam tu. Tapi menyebabkan apa dia? Hilang adab. Sebab tu lah, dalam kitab ni, ayah ibu, agama ni datang ni ajarkan kepada kita ni adab. Di antaranya adab salam ni adalah kita hendaklah meluruskan tangan kita mana kita bersalam. Itu yang ketiga. Dan juga yang keempatnya, kalau bersalam tu hendaklah kalau boleh adabnya, baiknya adalah bertentangan mata. Kita tengok mata kawan kita tu. Kita tengok mata kawan kita. Kalau kita bersalam dengan kawan kita, saudara kita, kita tak tengok dia, menyebabkan apa dia? Dia pun terserati. Menyebabkan dia, bukan dia, kita kalau orang bersalam dengan kita pun, orang tak tengok kita pun macam orang tak nak layan kita. Kita pun rasa tersahati. Jadi adab di sini yang keempat ditunjukkan di sini oleh agama, kalau boleh kita bersalaman bertentangan mata. 4. Dan juga yang kelimanya, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersalaman hendaklah kita senyum. Jangan buat muka cengih kita. Jangan buat muka masam kita. Jumpa saudara kita ni bersalaman, kalau boleh senyum. Bersalaman dalam keadaan
dalam keadaan senyum. Jadi ini adalah kelima-lima adab kita bersalaman. Banyak lagi. Di dalam kitab-kitab yang lain banyak sebut. Tapi di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meletakkan ada beberapa syarat atau beberapa adab. Yang apabila kita jumpa saudara kita bersalaman, ada adab yang perlu, ada adab yang kita perlu buat. Poinnya di sini adalah, saya sebutkan tadi, adalah tujuan kita bersalaman ni adalah sentuhan yang kita nak lakukan sesama Muslim. Jumpa saudara kita, ada perlunya ada sentuhan. Sebab apa dia? Kerana melalui sentuhan akan melahirkan kasih sayang, menyebabkan umat Islam ni akan bersatu, menyebabkan umat Islam ni akan sayang menyayangi di antara satu sama lain. Kerana syarat menjadi ahli syurga, masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah mesti ada perasaan mahabbah, mesti ada perasaan cinta kita terhadap saudara kita yang lain. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan kepada hadis ni, mudah-mudahan adab ni kita boleh buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan juga kefahaman beragama kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terkurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon teguran daripada ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ana uhibbukum fillah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saiful bin Ruslan dengan tajuk Akhlak Mulia. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah, Ipoh.